Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Aini binti Muhammad Ashri. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Madam Siti Nur Aziati binti Syaharuddin yang mengajar kami subjek pengurusan agensi pelancongan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Farah Aini binti Muhammad Ashri, Nur Zanaria binti Yaakob dan Nur Aina Madiah binti Zubir daripada kelas DPHU 5E, dan last sekali Siti Sarah binti Abdul Latif daripada kelas DPHU 5F. Kami bersepakat untuk memilih tajuk sejarah dan tempat menarik di Melaka. Jadi saya akan teruskan dengan tugasan ahli kumpulan kami dalam membuat majalah. Keempat-empat daripada kami saling membantu dalam pengeditan dan pengeditan majalah dan slide. Kami menggunakan aplikasi Canva yang membolehkan kami untuk mengedit dan sekalikan terus majalah kami dengan cara kami membuka satu akaun yang membolehkan keempat-empat daripada kami masuk dan melakukan tugasan masing-masing. Kalau kita dapat lihat kat sini, Zanaria mengedit dan menyediakan tajuk serta isi majalah bagi halaman 1 hingga 3, manakala Farah ini membantu dalam menyumbangkan idea dalam membuat majalah dan menyediakan bahan bagi muka surat 4 hingga 6. Sarah membuat bahagian majalah muka hadapan dan menyediakan bahan bagi muka surat 7 hingga 9. Akhir sekali, Aina membantu dalam menyediakan bahan dan tajuk bagi isi majalah pada halaman 10 hingga 12. Jadi sampai sini saja, saya akan teruskan dengan presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zanaria binti Yaakob daripada DPHU 5E dan saya akan menerangkan tentang 3 minggu yang pertama bagi proses penyediaan majalah. Untuk minggu yang pertama, tugasan diberikan iaitu untuk mencari ahli kumpulan dan membentuk ahli kumpulan. Maka kami telah melakukan pencarian bagi ahli kumpulan dan telah membentuk kumpulan. Untuk minggu yang kedua pula, kami mendengar penjelasan yang diberikan madam berkenaan tajuk dan idea berdasarkan tajuk yang dipilih. Setelah mendengar penjelasan yang diberikan madam mengenai tajuk dan idea yang bagaimana perlu dipilih, maka pada minggu yang ketiga, kami mula melakukan perbincangan bagi pemilihan tajuk. Kami saling memberikan idea dan pendapat tentang tema. Kami telah kemukakan pelbagai tajuk dan tema untuk dipilih dan akhirnya kami memilih sejarah dan tempat menarik di Melaka sebagai tugasan utama bagi menjalankan tugasan ini. Setelah mendapat idea dan tema, maka kami telah melakukan pembahagian kerja bagi menjalankan tugasan untuk menyiapkan majalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Madiah binti Zubir daripada kelas DPHU 5E. Nombor matrik DHU 2019-23462. Jadi saya akan membentangkan tentang proses penyediaan majalah kami pada minggu keempat, kelima dan keenam. Pada minggu yang keempat, kami mencari maklumat dan rujukan bagi isi maklumat pada majalah kami. Seterusnya, kami membuat muka hadapan majalah bersama-sama. Seterusnya, pada minggu kelima, kami terus menyiapkan tugasan masing-masing dan mengedit dan mencari latar belakang bagi halaman kami sendiri. Dan yang keenam, minggu yang terakhir, kami membuat slide presentation. Seterusnya, merekod dan mengedit video pembentangan yang akan dihantar pada 12 hari bulan 11 nanti. Assalamualaikum kepada Madam Azhati dan rakan-rakan. Saya Siti Sarah binti Abdul Latif dari kelas DPHU 5F. Nombor kad matrik DHU 2019-23508. Saya mewakili kumpulan saya akan menerangkan mengenai muka hadapan majalah kami dan bahagian isi kandungan majalah kami. Seperti yang anda dapat lihat di skrin ini adalah muka hadapan majalah kami. Tajuk kami adalah tempat tarikan menarik di Melaka. Seperti yang anda lihat, gambar ini menunjukkan seorang perempuan yang sedang melancong dan bahagian belakang tersebut adalah sungai. Kami memilih gambar ini kerana perempuan tersebut mewakili kami kerana ahli kumpulan kami semuanya perempuan, dan latar belakang tersebut adalah sungai kerana kami
iaitu adalah sungai di Melaka. Kami menggunakan apps Canva untuk membuat majalah ini. Seperti yang anda semua boleh lihat di skrin, tajuk kami ialah tempat tarikan menarik di Melaka. Di bahagian kiri atas majalah ini, anda akan dapat melihat laman web www.agensipelancongan.com.my. Ini bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai majalah ini. Di bahagian kanan atas majalah pula terdapat harga bagi majalah ini, iaitu RM24.90. Di bahagian kiri bawah majalah pula terdapat barcode bagi majalah ini. Saya akan menerangkan mengenai tulisan dan saiz bagi muka hadapan majalah ini. Nombor yang pertama iaitu tempat tarikan menarik di Melaka. Kami menggunakan tulisan playlist script yang bersaiz 57.6. Nombor yang kedua iaitu tulisan bagi laman web. Kami menggunakan tulisan Open Sans yang bersaiz 16.5. Nombor yang ketiga iaitu nombor bagi harga majalah ini. Kami menggunakan tulisan Open Sans Light yang bersaiz 22. Bagi nombor 4 dan 5 iaitu bagi edisi ke-21 dan keindahan statehood, kami menggunakan tulisan yang sama iaitu Open Sans yang bersaiz 70.4 dan saiz 20.4. Kami menombolkan tulisan ini bagi pembaca dapat melihat dengan lebih jelas. Okey, yang ke-6 pula tulisan pantai pilihan pelancong iaitu Pantai Kelebang. Kami menggunakan tulisan Metropolis yang bersaiz 24.9. Bagi tulisan nombor 7 pula, kami menggunakan tulisan ABYS 43.2 untuk tulisan keunikan Angkor Melaka. Bagi tulisan ke-6 iaitu Sejarah Kota Formosa, kami menggunakan tulisan Bebas New yang bersaiz 41.5. Seterusnya, bagi tulisan Di Sebalik Sejarah Perigi Hang Tuah, kami menggunakan tulisan Open Sans yang bersaiz 29.9 dan kami juga membolkan tulisan tersebut. Yang terakhir adalah Muzium Kesultanan Melayu Melaka. Kami menggunakan tulisan Montserrat Classy. Tulisan ini kami tidak bolkan tetapi kami membesarkan tulisan ini. Seperti yang anda dapat lihat, kami menggunakan pelbagai jenis warna tulisan dan saiz. Ini bagi menarik minat para pembaca untuk membaca majalah kami. Cabaran yang kami hadapi semasa membuat muka hadapan ini ialah kami susah untuk bertukar-tukar idea kerana tidak dapat bersua muka dan kami hanya boleh berkomunikasi di dalam aplikasi WhatsApp saja seperti chat dan video call. Dapat lihat di skrin ini merupakan isi kandungan bagi majalah kami. Kami mempunyai 4 ahli, jadi seorang ahli yang mengambil 3 tempat menarik. Jadi kesimpulannya kami mempunyai 12 tempat menarik bagi mencukupkan 12 helai muka surat. Bagi tempat menarik pertama, kedua dan ketiga iaitu Kota Formosa, The Statehood, Masjid Selat Melaka akan dibentangkan oleh Zanaria. Tempat menarik yang keempat, 5 dan 6 iaitu Muzium Kesultanan Melayu Melaka, Perigi Hang Tuah dan Western Middelburg akan dibentangkan oleh Farah Aini. Bagi tempat menarik Muzium Maritim, Muzium Kapal Selam, Muzium TLDM akan dibentangkan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir, Pantai Kelebang, Pantai Pakalan Balak dan Pantai Tanjung Bidara akan dibentangkan oleh Aina Mardiah. Kami menggunakan tema biru dan kami meletakkan gambar pantai sebagai latar belakang kami. Bagi 2 gambar ini pula,
kami meletakkan gambar pantai dan bangunan merah ini yang mempunyai labang T ini merupakan Sunset Hole. Dua tempat ini merupakan tempat yang menjadi mercu tanda negeri Melaka. Seterusnya, tulisan yang kami guna, tulisan bagi isi kandungan ialah kami menggunakan tulisan ABYS yang bersaiz 54, manakala bagi tulisan tempat menarik pula kami menggunakan tulisan bebas new yang bersaiz 30. Sumber gambar ini kami mengambilnya daripada Google. Selain daripada itu, efek tulisan yang kami gunakan adalah efek tulisan bold bagi memfokuskan lagi tempat-tempat menarik ini. Cabaran yang kami hadapi semasa membuat pilihan tempat ini ialah maafkan saya, kami menghadapi cabaran semasa memilih tajuk ini kerana terdapat banyak tempat yang menarik di Melaka dan kami perlu memilih yang terbaik daripada yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zanaria binti Yaakob daripada DPHU 5E dan saya akan menerangkan tentang penghasilan muka surat majalah bagi bahagian saya. Dan saya memilih tajuk iaitu Kotak Formosa bersesuaian dengan tema pilihan majalah kami iaitu sejarah dan tempat menarik di Melaka. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai Kotak Formosa, saya akan menerangkan tentang format untuk muka surat saya terlebih dahulu. Untuk tajuk Kotak Formosa, font yang digunakan adalah Lego Gothic, saiz tulisan 56.5 dan berwarna biru gelap. Manakala untuk isi, saya menggunakan font Montserrat Light, saiz tulisan 8.3 berwarna hitam. Selain itu juga, saya menggunakan font Montserrat Classic dan Open Sans Light. Bagi pemilihan gambar, saya telah mengambil daripada Google dan latar belakang bagi muka surat ini saya ambil daripada Telegram. Saya memilih Kotak Formosa kerana saya merasakan bahawa Kotak Formosa ini terkenal dengan sejarahnya yang tersendiri. Bukan pengunjung daripada dalam negara sahaja yang melawati kota ini, bahkan pengunjung daripada luar negara juga turut tidak ketinggalan untuk melawatinya. Kotak Formosa ini mempunyai pelbagai sejarah dan dikatakan seni bina Eropah yang paling tua di Asia. Kotak Formosa merupakan lambang pertahanan orang Portugis daripada penduduk Melaka, yang mana ia adalah sebuah kubu yang dibina oleh orang Portugis pada tahun 1511 setelah berjaya menawan kota Melaka. Kotak Formosa merupakan seni bina Eropah yang tertua terletak di Asia. Tujuan dibina Kotak Formosa ini adalah untuk menghalang serangan daripada orang-orang Melayu. Dikatakan pada Kotak Formosa inilah tersimpannya kediaman tentera-tentera dan bekalan senjata serta makanan bagi penduduk Portugis pada ketika itu. Akan tetapi kota ini akhirnya telah musnah akibat peperangan yang ditewaskan oleh orang Belanda. Kotak Formosa yang dahulunya gah kini hanyalah tinggal pintu gerbangnya sahaja, dan pintu gerbangnya itulah yang menjadi tarikannya sehingga ke hari ini kerana ia dikatakan telah berusia lebih daripada 500 tahun. Selain itu, terdapat beberapa laras meriam untuk menambahkan suasana destinasi pelancongan bagi para pengunjung. Kotak Formosa yang dahulunya menjadi tempat kediaman serta simpanan makanan dan senjata tentera Portugis. Oleh kerana kekalahan perang antara Portugis dan Belanda, kini Kotak Formosa telah bermusnah. Kepada pencinta sejarah, Kotak Formosa adalah tempat yang wajib dilawati apabila berkunjung ke negeri Melaka. Baiklah, untuk muka surat yang kedua, saya akan menerangkan tentang format terlebih dahulu. Pertamanya adalah gambar. Gambar adalah daripada Google dan latar belakang dari gambar ini daripada Telegram. Yang kedua mengenai font.
Font yang digunakan adalah Aileron Heavy yang bersaiz 12.7 dan berwarna putih. Manakala bagi tajuk pula, saya menggunakan font Abyss saiz 51.7 dan berwarna putih. Bagi isi, saya menggunakan font Arimo saiz 12 dan berwarna hitam. The Statues. Saya memilih The Statues kerana ia merupakan tempat yang popular bagi para pengunjung melawati ke negeri Melaka. Ia merupakan binaan bersejarah yang dibina di bawah penguasaan Belanda sebagai penempatan rasmi Gubernur Belanda dan Timbalan Gubernur. Pada dahulunya, bangunan yang berwarna merah ini asalnya berwarna putih. Akan tetapi setelah diubah menjadi muzium, ia telah dicat sebagai warna merah. Ia merupakan bangunan 2 tingkat yang meliputi rumah gubernur, pejabat setiausaha kanak-kanak, ruang makan, tempat solat, gudang, pejabat perdagangan, rumah tetamu dan lain-lain lagi. Ia juga dilengkapi dengan sebuah menara jam. Bangunan ini dibina sekitar tahun 1641 sehingga 1660 dan ia merupakan bangunan Belanda yang paling lama di timur. Pada tahun 1982, The Statues telah diubah menjadi muzium. Yang menariknya di Statues ini adalah ia merupakan bangunan bersejarah dan tempatnya, lokasinya strategik, mudah untuk dilawati. Ia terletak di Bandar Hilir Melaka yang mana di sekelilingnya merupakan tempat-tempat yang popular bagi para pengunjung yang datang ke Melaka. Ke surat yang ketiga, saya memilih Masjid Selat Melaka. Bagi format untuk muka surat ini, saya menggunakan untuk tajuk saya menggunakan font Allegoria Bold saiz 36 dan berwarna putih, manakala gambar dan latar belakang muka surat ini saya ambil daripada Google atau Telegram. Font untuk isi, saya menggunakan font Sunlight, Open Sunlight dan Amico yang bersaiz 16 serta 12.8 dan kedua-duanya berwarna hitam. Masjid merupakan rumah ibadah bagi orang yang beragama Islam. Di Malaysia, majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Jadi masjid tidak asing lagi. Di mana-mana tempat, di mana-mana negeri pastinya mempunyai masjid dan mempunyai masjid yang seni binanya sangat cantik, unik dan menarik. Di Melaka tidak terlepas juga ianya juga mempunyai masjid yang sangat unik, iaitu Masjid Selat Melaka. Jika kita kata Masjid Terapung berada di Terengganu, Masjid Selat Melaka adalah Masjid Terapung yang berada di negeri Melaka. Jadi, ia dikatakan terapung kerana ia kelihatan seperti struktur yang terapung di atas permukaan air apabila paras air yang tinggi. Perasmian masjid ini pula dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamulullail. Pastinya setiap negeri di Malaysia ini mempunyai masjid yang cantik dan unik. Jadi, masjid ini dikatakan hampir sama dengan sebuah masjid terapung di Jeddah, Arab Saudi. Antara keunikan yang lain yang terdapat di Masjid Selat Melaka ini adalah dari segi elemen seni binanya, iaitu dia elemen batang buluh yang dibelah dua sehingga membentuk beberapa bahagian menjadi konsep utama dalam rekaan masjid ini. Okey. Dan ia juga, Masjid Selat Melaka ini juga menjadi tumpuan para pengunjung kerana lokasinya tidak jauh daripada Bandaraya Melaka. Dikatakan 5 minit sahaja daripada Bandaraya Hilir. Jadi sekian, itu sahaja daripada saya. Cabaran yang saya hadapi ketika saya melakukan majalah ini adalah saya mengalami kesukaran untuk menyiapkan isi majalah kerana laptop yang saya gunakan telah mengalami kerosakan di papan kekunci. Jadi ia mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan satu muka surat. Jadi sekian, itu sahaja daripada saya dan saya serahkan seterusnya kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aini binti Muhammad Ashri. Saya akan menerangkan ringkasan sejarah Muzium Kesultanan Melayu Melaka.
Sebelum itu, format yang digunakan bagi majalah muka surat 4 ini iaitu jenis tulisan daripada Rubik One, bersaiz 18.4 dan berwarna biru gelap. Serta huraian di dalam ini saya gunakan tulisan Lora, bersaiz 11.8 dan berwarna hitam. Gambar-gambar di dalam majalah ini bersumberkan daripada internet. Tulisan di bawah sekali saya menggunakan tulisan Open Size Light bersaiz 16 dan berwarna hitam. Cabaran saya melakukan majalah ini adalah agak lama untuk saya mendownload majalah ini ke PDF. Daripada Muzium Kesultanan Melayu ini, ianya berkaitan dengan sejarah Melayu yang menggambarkan keunikan seni bina pada zaman Sultan Mansur Shah. Di dalam muzium ini, kita masih dapat lihat gambaran-gambaran yang diukir dan suasana pada zaman dahulu. Di gambar yang kedua berwarna kuning itu adalah Balai Rongsari, di mana ianya menggambarkan kedudukan sebenar ketika menghadap Sultan. Selain itu, ianya berfungsi sebagai menghadap raja, memutuskan hukuman, Dewan Penganugerahan dan Santapan Diraja. Di dalam muzium ini juga terdapat kisah lama yang diceritakan melalui koleksi galeri, lukisan dan diorama. Antaranya adalah Pitikaman Hantara Hantua dan Hanjebat serta kisah Paramiswara. Seterusnya, Perigi Hantua. Di dalam majalah ini saya menggunakan tulisan Play Free Display bersaiz 24.2 dan berwarna hitam. Nama penulis itu saya menggunakan tulisan Open Size Light bersaiz 10 dan berwarna hitam. Dan akhir sekali di huraian saya menggunakan tulisan Kopi Hiwi bersaiz 12 dan berwarna hitam. Ringkasan sejarah Perigi Hantua. Dikatakan Hantua ni dilahirkan di Pulau Bantam, Sumatera dan dibesar di sekitar Kampung Duyung. Beliau mempunyai 4 orang sahabat seperti yang kita tahu, Hanjebat, Hang Kasturi, Haleke, Halekiu. Mereka ni terdiri daripada pahlawan yang merupakan kegemaran Sultan. Perigi ini terletak di Kampung Duyung. Dikatakan beliau sendiri yang mengorek perigi tersebut. Selepas Hantua meninggal, perigi tersebut menjadi tempat di mana semangat beliau bersemadi dengan menjelmakan diri sebagai buaya putih. Jadi, penduduk dekat situ percaya yang buaya putih itu tidak boleh dilihat calang-calang orang kecuali orang yang beriman saja. Air di Perigi Hantua airnya jernih dan bersih. Air di dalam perigi ini tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau. Mereka juga percaya air perigi tersebut dapat mengubat sebarang penyakit. Akhir sekali, Boston Middleburg. Format bagi majalah ini adalah menggunakan tulisan Montserrat Klasik bersaiz 24 dan berwarna hitam. Huraian saya menggunakan Montserrat Light bersaiz 11.9 berwarna hitam. Akhir sekali, di bawah gambar tersebut saya menggunakan tulisan Montserrat Klasik bersaiz 12 berwarna hitam dan dibolkan. Ringkasan sejarah Boston Middleburg ini merupakan kubu pertahanan milik Belanda yang terletak di muara Sungai Melaka, berdekatan dengan Bandar Hilir Melaka. Kisahnya, selepas kejatuhan Portugis di Melaka pada 1641, pemilikan itu jatuh di pihak Belanda untuk memastikan keselamatan negeri Melaka. Kiranya pada waktu itu pihak Belanda yang menguasai Melaka. Pihak Belanda dia membuat lebih banyak dinding pertahanan bagi melindungi Melaka daripada ancaman musuh. Uniknya, kubu Middleburg ini ianya terletak di tempat yang tinggi, iaitu di muara, iaitu untuk menyekat daripada kedatangan musuh. Ianya dibina pada tahun 1660. Dulu kota Melaka ni pernah musnah oleh British. Lepas tu, pada 2006 kota Melaka ni ditemui semula dan dibina semula. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada Madam Aziati dan rakan-rakan.
Berjumpa saya lagi. Saya Sarah binti Abdul Latif dari kelas TPH 5F. Saya akan membentangkan 3 muzium, iaitu Muzium Maritim, Muzium Kapal Selam dan Muzium Tentera Laut di Malaysia. Okey, saya akan membentangkan 3 ini. Okey, kita pergi ke Muzium Maritim terlebih dahulu. Okey, sebagaimana anda boleh lihat di sini, tulisan bagi Muzium Maritim ini saya menggunakan tulisan Rubik 1 yang bersaiz 35.5 berwarna hitam. Bagi tulisan ditulis pula, kami menggunakan tulisan Liber Baskerville yang bersaiz 10 dan berwarna merah. Bagi tulisan sejarah dan perkara menarik, kami menggunakan tulisan Lora yang bersaiz 15.9 berwarna biru. Okey, bagi tulisan harga tiket pula, kami menggunakan tulisan Open Sunlight yang bersaiz 11.8 yang berwarna biru. Bagi waktu lawatan dan alamat, kami menggunakan tulisan Open Sunlight juga yang bersaiz 14.6 berwarna kelabu. Sumber gambar yang saya gunakan adalah daripada Google. Okey, sekarang kita pergi ke sejarah Muzium Maritim ini. Okey, Muzium Maritim ini juga dikenali sebagai Muzium Samudra. Muzium ini dibina atas sebuah replika kapal Portugis yang bernama Flor de Lamar, iaitu sebuah kapal perang yang digunakan dalam serangan ke atas Melaka pada tahun 1511. Terdapat 3 ruang yang boleh dilawati di dalam kapal ini, iaitu pameran utama dalam kapal, bilik peta dan bilik kapten. Okey, Muzium Samudra ni dia terletak di tengah-tengah kota Melaka. Dia beralamat Jalan Merdeka, Bandar Hilir 75000. Seperti yang korang tengok, ni adalah Muzium Maritim. Korang tengok ni sebenarnya nampak macam biasa kan, sebenarnya kat dalam dia besar sangat, boleh memuatkan dalam 100 orang. Dan dekat atas ni korang boleh tangkap gambar, boleh naik. Dia ada beberapa tingkat, saya pernah pergi. Okey, seterusnya perkara menarik. Perkara menarik yang terdapat di dalam kapal ini adalah anda akan dapat melihat pelbagai perkara yang unik. Antaranya ialah wang pada masa dahulu, peti besi, lukisan dan replika kapal serta peta-peta yang menceritakan tentang sejarah maritim di Melaka dan banyak lagi. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Muzium Melaka ini, anda bolehlah berkunjung ke Melaka. Menariknya lagi, tiket bagi memasuki muzium ini ialah sekali bayar bagi 3 jenis muzium, iaitu Muzium Samudra 1, iaitu muzium ini, dan Muzium Samudra 2 dan Muzium Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Jimat kan? Okey, ini merupakan Muzium Samudra 1, Muzium Maritim ni. Muzium Samudra 2 dia terletak bersebelahan je. Bagi Muzium Tentera Laut Diraja Malaysia pula terletak bersebelahan saja, boleh melintas jalan je. Dia bersebelahan. Okey, waktu lawatan. Waktu lawatan Isnin hingga Khamis 9 pagi hingga 5.30 petang. Jumaat hingga Ahad start daripada 9 pagi hingga 9 malam. Okey, harga tiket bagi ketiga-tiga muzium ialah untuk warga negara dewasa RM5, bagi kanak-kanak warga negara berharga RM3, manakala bukan warga negara dewasa berharga RM10 dan bagi bukan warga negara kanak-kanak adalah RM6. Macam mana korang boleh tengok dekat gambar ni, ini ada replika kapal. Dan kat sini dia tunjuk yang shilling tadi dan pameran peti besi semua tu. Yang ini replika orang dulu semasa dalam muzium, semasa dalam kapal.
Dan ini merupakan contoh-contoh kapal. Terdapat banyak replika yang ada di muzium ini. Korang boleh tengok, menarik sangat sebab dia ada banyak tingkat dan luas sangat. Sesuai untuk peringkat umur juga. Okey, kita pergi ke muzium yang seterusnya. Okey, muzium yang seterusnya ialah Muzium Kapal Selam. Seperti anda dapat lihat di skrin ini, tulisan Muzium Kapal Selam ini saya menggunakan tulisan Liber Baskerville yang bersaiz 31.9 berwarna biru. Bagi tulisan alamat pula, saya menggunakan tulisan Open Sunlight yang bersaiz 9.1 dan berwarna biru. Bagi tulisan sejarah dan perkara menarik pula, saya menggunakan tulisan Open Sunlight yang bersaiz 11.1 berwarna merah. Bagi tulisan harga tiket dan waktu lawatan pula, saya menggunakan tulisan Open Sunlight juga yang bersaiz 8.3 berwarna biru pekat. Bagi tulisan ditulis oleh, saya menggunakan font Liber Baskerville yang bersaiz 15.2 berwarna biru pekat. Seperti yang anda semua boleh lihat, saya membolkan semua tulisan bagi pembaca untuk membaca dengan lebih senang. Okey, kita pergi kepada sejarah. Sejarah Muzium Kapal Selam. Muzium Kapal Selam Melaka ini terletak di Pantai Kelebang, Melaka. Ianya merupakan muzium kapal selam pertama di Malaysia dan buatan daripada negara Perancis yang dibina pada tahun 1979. Muzium Kapal Selam Melaka ni dia terletak di Dataran 1 Malaysia, Pantai Kelebang, Jalan Kelebang Besar 75200 Melaka. Muzium Kapal Selam ni dia dekat je dengan Pantai Kelebang. Tak jauh pun. Jadi kalau korang pergi Melaka, pergi Pantai Kelebang, bolehlah singgah dekat Muzium Kapal Selam ni. Okey, seterusnya, kapal ini juga dijadikan tempat latihan kru tentera pertama di Malaysia. Dahulunya, kapal ini dimiliki oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, dan kali terakhir digunakan di Lautan Pasifik pada tahun 2019 sebelum dijadikan muzium. Kapal selam seberat 1,200 tan ini telah dibawa ke Malaysia menggunakan kargo untuk dijadikan muzium. Ini merupakan simbol kemajuan negara kita di dalam bidang maritim. Sebagaimana yang korang boleh tengok, kapal ni dia besar sangat. Berat dia 1,200 tan. Dalam dia ada macam-macam. Macam kat dalam gambar ni. Besar sangat. Seterusnya, perkara menarik. Di dalam kapal selam ini, anda akan dapat melihat sendiri bagaimana rupa kapal selam pada bahagian dalam. Objektif muzium ini dibuat ialah untuk menyebarkan ilmu pertahanan negara secara berkesan, khususnya mengenai sejarah dan peranan kapal selam. Selalu dekat Malaysia ni macam kalau muzium ke macam tentera darat je kan. So kerajaan buat muzium ni bagi rakyat tahu lebih dalam lagi mengenai Tentera Laut Diraja Malaysia. Okey, seterusnya, yang menarik sekali, anda bukan sahaja boleh melawat tetapi anda juga boleh bermalam di dalam kapal ini. Menarik bukan? Minima orang bagi bermalam di sini ialah sebanyak 25 orang. Manakala harga yang dikenakan bagi setiap seorang ialah sebanyak 150 sahaja. Dan untuk membuat tempahan tersebut, anda hanya perlu menghubungi pihak muzium tersebut tanpa perlu datang terlebih dahulu. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kapal ini, anda bolehlah berkunjung ke sini. Menariknya muzium kapal selam ni, korang bukan boleh tengok je,
Tapi korang boleh tidur sekali kat dalam tu. Kalau macam korang datang dengan group, korang ajak kawan-kawan dalam 25 orang, seorang 150 je. Korang boleh tidur kat dalam ni. Korang boleh terokai dalam ni. Banyak sebenarnya, tempat ni besar sebenarnya. Dan kalau korang nak tempah, tak perlu nak pergi dulu kat sini pun. Korang boleh call je. Senang kan? Okey, waktu lawatan. Okey, waktu lawatan pula ialah Isnin hingga Khamis dari 9 pagi hingga 5 petang. Dan maafkan saya typo tu. Dari Jumaat sampai Ahad 9 pagi hingga 6.30 petang. Malam dia mungkin dia tak buka sebab nak bagi peluang dekat orang yang tidur tu. Okey, harga tiket pula. Harga tiket bagi dewasa RM6. Bagi warga negara dan bagi kanak-kanak pula ialah RM3. Bagi bukan warga negara dewasa berharga RM12. Dan bagi bukan warga negara pula yang kanak-kanak berharga RM6. Okey, kita pergi ke muzium seterusnya. Muzium seterusnya ialah Muzium Tentera Laut di Malaysia. Okey, seperti yang korang dapat lihat, tajuk saya menggunakan tulisan Railway Heavy yang bersaiz 33.8 berwarna kelabu pekat. Untuk bahagian sejarah dan info menarik pula, saya menggunakan tulisan Open Sans yang bersaiz 12.9 berwarna biru. Bagi tulisan ditulis oleh, saya menggunakan tulisan Open Sans yang bersaiz 8.4 berwarna hitam. Okey, bagi tulisan harga tiket, waktu operasi dan alamat pula, saya menggunakan tulisan Open Sans Light yang bersaiz 89 berwarna kelabu. Sumber gambar saya adalah daripada Google. Okey, kita pergi ke sejarah. Sejarah Muzium TLDM. Muzium Tentera Laut di Malaysia ini terletak berhadapan dengan Muzium Samudra. Pada dahulunya, muzium ini terletak di pangkalan TLDM di Lumut, tetapi kini telah dipindahkan ke Melaka supaya lebih ramai orang dapat mengunjungi muzium ini. Muzium ini telah dibuka kepada orang awam pada 26 Oktober 1995. Muzium ini berperanan untuk memberikan maklumat kepada orang awam mengenai peranan sumbangan senjata dan peralatan yang sedang digunakan atau yang telah digunakan oleh tentera TLDM bagi menjaga perairan Malaysia. Yang korang tengok dekat dalam ni besar sangat. Saya pernah pergi. Sebab dia tiket tadi sama dengan Muzium Samudra kan. Sebenarnya yang ni dia bulatan. Lepas dekat sini banyaklah dia punya replika maklumat mengenai TLDM. Dan menariknya dekat tengah ni dia ada helikopter. Replika helikopter besar sangat. Tapi korang tak boleh masuk, korang boleh kat tepi je. Okey, perkara menarik, info menarik. Muzium ini memaparkan gambar Panglima TLDM, pinggan kebesaran, pangkat, alat senjata, pakaian seragam, peralatan komunikasi, peralatan keselamatan serta lambang yang digunakan. Selain daripada itu juga, mereka juga mempamerkan aktiviti pekerjaan Angkatan Tentera Laut Malaysia. Tiket bagi memasuki muzium ini ialah sekali bayar bagi 3 jenis muzium, iaitu Muzium Samudra 1, Muzium Samudra 2 dan Muzium Tentera Laut Diraja Malaysia ini. Okey, macam tadi dia kata muzium ni memaparkan pelbagai benda kan. Okey, macam mana korang boleh tengok gambar ni. Ni contoh baju-baju TLDM. Dan ni replika kapal-kapal yang diorang gunakan. Dan ini di bahagian luar. Seperti
seperti yang anda lihat di gambar ni. Ini sebenarnya di bahagian luar. Dia ada satu replika kapal besar dekat luar ni. Korang boleh naik, korang boleh tengok sendiri dan boleh tangkap gambar. Okey, harga dia sama macam Museum Samudra tadi yang berharga. Warga negara dewasa harga dia RM5, warga negara kanak-kanak RM3, warga negara dewasa RM10 dan bukan warga negara kanak-kanak adalah RM6. Waktu operasi Isnin sampai Khamis 9 hingga 5 petang. Untuk Jumaat hingga Ahad pula ialah 9 pagi hingga. Okey. Untuk waktu operasi dia ialah Isnin hingga Khamis dari jam 9 pagi hingga 5 petang, dan untuk Jumaat hingga Ahad pula 9 pagi hingga 6.30 petang. Alamat dia di Jalan Merdeka Bandar Hilir 7500 Melaka. Okey, Muzium Tentera ni dia terletak dekat tengah-tengah negeri Melaka. Kalau korang pergi negeri Melaka, mesti korang pergi Tamingsari kan. Muzium Tentera ni dia dekat belakang Tamingsari tu je. Korang boleh jalan kaki je, and dia bersebelahan dengan Muzium Samudra tu. Korang boleh lintas jalan je, dia tak jauh pun. Okey, sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naina Maridah binti Zubir dan sekarang ni saya akan menerangkan tentang tempat-tempat menarik di Melaka. Baiklah, bagi muka surat 10 ini, tajuk besar saya menggunakan font playful display saiz 65.6 warna hitam. Tajuk kecil pula saya menggunakan font Aileron heavy saiz 12.2 warna hitam. Bagi nama penulis pula saya menggunakan font Aileron regular saiz 12.1 warna hitam. Bagi gambar pula saya daripada sumber Google. Isi pula saya menggunakan font Arimo saiz 11 warna hitam. Seterusnya muka surat 11. Tajuk besar saya menggunakan font Chiffon saiz 23.8 warna hitam. Bagi tajuk kecil pula font Aileron heavy saiz 20.1 warna hitam. Bagi isi pula font Montserrat Light saiz 10 warna hitam. Bagi nama penulis pula saya menggunakan font Montserrat Classic saiz 12.4 warna hitam. Bagi kata-kata tambahan pula saya menggunakan font playlist script saiz 21.4 warna hitam dan gambar daripada Google. Seterusnya pada muka surat 12 pula saya menggunakan font Aileron heavy. Bagi tajuk kecil saya menggunakan font Aileron heavy saiz 12.1 warna orange. Bagi tajuk besar pula saya menggunakan font Anton saiz 54 warna orange. Bagi nama penulis pula saya menggunakan font Aileron regular saiz 16 warna hitam dan isi pula saya menggunakan font Arimo saiz 12.5 warna hitam. Surat yang terakhir pula saya menggunakan font playlist script saiz 29 dan warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naina Maridah binti Zubir dan sekarang ni saya akan menerangkan tentang tempat-tempat menarik di Melaka. Antara tempat yang saya pilih bagi isi majalah kami ialah Pantai Kelibang. Pantai Kelibang ataupun Kelibang Besar terletak di Melaka. Jadi antara Bandar Melaka dengan Pantai Kelibang ni mengambil masa hanya 15 minit sahaja. Jadi tempat berhampiran di Pantai Kelibang ini ialah Tanjung Keling dan Batu Berendam. Pantai ini menghadap Selat Melaka dan mempunyai pantai yang menarik untuk dikunjungi. Selain daripada itu, pantai ini juga menyediakan pelbagai keseronokan aktiviti, antaranya ialah menunggang kuda, menaiki jentera ATV, menaiki kereta kuda, berkelah bersama keluarga, menghayati pemandangan matahari terbit dan terbenam dan banyak lagi. Selain itu, terdapat juga food truck ataupun kedai-kedai gerai-gerai kecil, gerai-gerai makanan yang menjual pelbagai jenis makanan ataupun cendera mata. Selain daripada aktiviti dan makanan-makanan yang menarik di Pantai Kelibang, anda semua boleh juga pergi ke tempat tarikan menarik yang berdekatan dengan Pantai Kelibang ini. Antaranya ialah Padang Pasir Pantai Kelibang,
Museum Kapal Selam dan Strait Chinese Jewellery Museum Melaka. Jadi saya akan menceritakan tempat-tempat menarik itu satu persatu. Jadi tempat tarikan menarik yang berdekatan di Pantai Kelebang yang pertama ialah Padang Pasir Pantai Kelebang. Padang Pasir Pantai Kelebang adalah tarikan yang cukup terkenal dalam kalangan kaki foto. Waktu yang terbaik untuk ke sini adalah ketika matahari terbit atau terbenam. Dalam erti kata lain, ketika golden hour untuk mendapatkan pencahayaan gambar yang terbaik. Tempat yang kedua ialah Museum Kapal Selam. Terletak hanya 25 km dari Pantai Kelebang, Museum Kapal Selam adalah sebuah tarikan kapal selam sebenar yang pernah digunakan daripada tahun 2005 hingga 2009. Kapal selam jenis FS Ocean Agusta 70 ini telah dibawa ke Melaka pada bulan November 2011 dari negara Perancis. Di dalamnya, anda dapat melihat keadaan sebenar di dalam sebuah kapal selam dan pameran tentang sejarah serta perkembangan kapal selam di Malaysia. Yang ketiga ialah Strait Chinese Jewellery Museum Melaka. Anda sekeluarga boleh menuju ke Strait Chinese Jewellery Museum Melaka yang terletak hanya 8 km daripada Pantai Kelebang. Di sini anda dapat melihat betapa unik dan menarik sekali budaya mereka. Museum ini dapat membawa anda kembali ke masa lalu di mana setiap pelusuknya dihiasi dengan konsep klasik Baba Nyonya. Tempat yang kedua yang saya pilih bagi isi dalam majalah kami ialah Pantai Pangkalan Balak Melaka. Pantai Pangkalan Balak Melaka merupakan kesinambungan dari Pantai Tanjung Bidara Melaka yang berhampiran dengan Pekan Pangkalan Balak dalam daerah Alur Gajah. Pesisiran pantai yang luas dinampingi dengan keindahan dan keunikan kampung-kampung nelayan dijadikan suasana persekitarannya damai dan permai. Pantai ini berdekatan dengan kem terdekat iaitu sebuah kem tentera dan Pantai Tanjung Bidara. Pantai yang terletak 10 km dari bandar Masjid Tanah ini merupakan pantai perkelahan yang terkenal di negeri Melaka. Pantai yang popular dengan pelbagai bentuk chalet persendirian ini memberi peluang pada pengunjung dan pelancong untuk menginap dan menikmati suasananya yang permai pada sebelah malam. Para pengunjung juga berpeluang untuk menyaksikan nelayan-nelayan yang pula membawa hasil laut menjelang seji hari. Selain itu, pengunjung juga berpeluang untuk pergi ke Pantai Padang Kemunting untuk berpeluang melihat penyu karah iaitu spesies haiwan yang hampir pupus. Pusat Penetasan Penyu Jabatan Perikanan di Padang Kemunting berperanan dalam menyelamatkan dan melindungi penyu karah ini daripada pupus. Selain itu, berdekatan dengan pantai juga terdapat Kompleks Fala Al-Khawarizmi yang menempatkan balai cerap, planetarium, pusat latihan falak dan balai cerap robotik. Kita juga berpeluang untuk menyaksikan nelayan yang pula membawa hasil laut menjelang petang hari sambil menyaksikan pemandangan matahari terbenam di Selat Melaka. Tempat yang terakhir yang menarik di Melaka yang saya akan bentang ialah Pantai Tanjung Bidara. Pantai ini adalah pantai bersebelahan dengan Pantai Pangkalan Balak. Jadi hampir semua latar belakang Pantai Tanjung Bidara dan Pantai Pangkalan Balak ini hampir sama kerana ia bersebelahan antara satu sama lain. Pantai yang terletak 10 km daripada bandar Masjid Tanah dan ia juga bersebelahan dengan kem terdekat. Kem terdekat yang bersebelahan dengan Pantai Pangkalan juga. Ia merupakan pantai perkelahan yang terkenal di negeri Melaka. Keadaan fizikal pantai yang landai dan pasir yang memutih serta angin sepoi-sepoi bahasa ini merupakan persaingan utama Pantai Pondisen. Selain itu, terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di Pantai Tanjung Bidara ini, antaranya ialah Menara Kawalan Pantai Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPM supaya mereka dapat membantu orang ramai yang mengalami kecemasan sewaktu mandi ataupun melakukan aktiviti di Pantai Tanjung Bidara ini. Selain itu, pantai ini juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti tempat letak kereta, padang permainan kanak-kanak, surau, medan selera, tandas awam dan bilik mandi untuk keselesaan para pengunjung sendiri. Pantai Tanjung Bidara juga merupakan khazanah alam yang terus dipelihara dengan baik. Jangan lepaskan peluang untuk datang bersantai bersama keluarga di sini. Jadi di muka surat belakang ini kami melampirkan suatu kata-kata yang berbunyi, sejarah bukan seni bernostalgia tetapi sejarah adalah ibrah pelajaran yang boleh kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, daripada Ahmad Faudi. Maksudnya di sini,
Kita tidak perlu memandang sejarah sebagai seni bernostalgia, tetapi kita perlulah memandang sejarah adalah sebagai pengajaran buat kita pada masa kini supaya kita tidak akan mengulangi kesilapan ataupun sejarah pada masa dahulu dan akan melakukan yang terbaik pada masa akan datang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kami sendiri. Sekian, terima kasih.